Sejak itu, Saloma menjadi penyanyi latar utama bagi lagu-lagu ciptaan P. Ramlee dan dimuatkan dalam filem-filem arahan P. Ramlee. Kaulah satu-satunya di antara berjuta insan teristimewa. Patah tak tumbuh lagi, hilang belum berganti, kerana kau tersendiri. Kau kebanggaan kita, kau budayawan bangsa. Engkau legenda, legenda, legenda. Assalamualaikum dan hai guys. Welcome back to Screen Art Studio Official Channel. Minggu lepas, kita ada ceritakan tentang Saloma, tentang kerjaya pertama dia, macam mana dia masuk industri, piring hitam pertama dia. Piring hitam pertama dia ni, kalau korang nak tahu, dilabelkan dengan nama PTH143. Okey. So, minggu ni kita akan beramah mesra dengan Puan Siti Haslinda binti Abdul Hamid ataupun Kak Syasha Hamid. Dan kalau korang nak tahu, kalau korang belum tahu lagi lah, Kak Syasha Hamid ni adalah anak kepada Allahyarhamah Mariani dan merangkap anak saudara kepada Saloma. Jadi jom kita jumpa dengan Kak Syasha untuk tanyakan sikit-sikitlah pengalaman dan kenangan-kenangan beliau dengan Saloma yang pernah wujud suatu ketika dulu. Kak Syasha, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita sebab kita nak tahu tentang Saloma. So, Kak Syasha boleh tak ceritakan sedikitlah pengalaman akak sebagai anak saudara? Yang difahamkan akak pernah tinggal juga dengan ni Saloma ni. Banyaklah tinggal dengan dia. Banyak? Banyak. Okay. Itu yang kita nak tahu tu. Tinggal dengan mama lebih daripada dengan mak. Dengan arwah mak sebab mak busy cara mak. Okay. Tapi arwah mama sebab dia dengan sama-sama dengan kakak, kita duduk dengan arwah nenek. Oh, panggil Saloma ialah mama? Mama. Mama. Tapi kakak mula duduk dengan dia tahun 73. Ketika itu umur Kak Syasha berapa? 18. 18 maksudnya akak dah tahu sebenarnya Saloma ialah seniawati negara. Macam tu kan? Macam mana perasaan ketika itu? Banggalah rasa macam the best, tapi memang dari kecil dulu pun kakak tahu dia memang the best. Kakak memang admire dia. Okey, kakak suka dengan dia. Sebab tu bila kakak fikirkan, macam orang selalu tanya kenapa kakak dalam bidang modeling, bidang fashion, kakak rasa terpengaruh dengan dia. Daripada kecil kakak suka tengok dia. Bila dia nak pergi kerja, night club tu kan dia siap, kakak akan be the first one yang menghadap dia. Pakai baju, cara dia jalan, cara dia make up. Lepas tu bila dia pergi nanti, kakak akan make up. Ambil lah semua barang-barang dia tu. Lepas tu make up. Lepas tu pergi kat luar rumah tu, nanti panggil kawan-kawan kan. Macam, okey kita buat macam kakak ni Saloma lah kononnya. Masa tu kan. Punyalah pun menjadikan Saloma sebagai idola kan. Saya dapat terlibat dengan beliau apabila saya bekerjasama dengan Kasim Masto sebagai produser
dalam EMI. Jadi Kasim banyak menerbitkan lagu-lagu nyanyian Saloma. Jadi oleh sebab saya banyak menulis lirik untuk lagu-lagu Saloma yang dicipta oleh Kasim, jadi semasa rakaman saya ada bersama-sama. Dan satu yang saya tabik dengan Allahyarhamah Saloma ini, disiplin. Mesti korang pernah dengar cerita penarik becak arahan P. Ramlee kan? Kalau korang tak tahu, pergi ambil tahu cepat. Sebab dalam filem ni, Saloma diberi peluang untuk menyanyikan lagu ciptaan P. Ramlee yang bertajuk Inang Baru. Jadi P. Ramlee dapat melihat potensi yang ada pada Saloma. Dia nak cari suara baru sebenarnya, suara baru. Sebelum ini, dari tahun 1948, bidang seni suara wanita dikuasai oleh Nona Syah, Momolate dan Rubiah. Kemudian datangnya Lena. Lepas itu Lena, dia transformasilah. Lepas Lena, baru datangnya Normadiah. Jadi mereka menguasai bidang seni suara dalam filem. Sebab masa tu lagu-lagu dari filem lebih popular dari album, daripada rekod. Jadi dia cuba Saloma. Pasal P. Ramlee dia macam kingmaker tau. Dia boleh tahu orang tu ada bakat apa, pelakon ke penyanyi ke. Dia dapat tangkap tau. Dia ni memang hebat. Dia tahulah. Sejak itu, Saloma telah menjadi penyanyi latar utama P. Ramlee bagi menyanyikan lagu-lagu ciptaannya yang dimuatkan dalam filem-filem arahan P. Ramlee. Nama Saloma terus menjadi terkenal apabila beliau menyertai Panca Sitara dan kemudian dikenali di radio dalam sebuah rancangan Kalung Senandung. Banyak lagu-lagu Saloma yang saya minat, tetapi yang paling menarik, antara yang paling menarik, lagu Apa Guna Berjanji. Lagu tu simple. Apa guna berjanji. Dia melodi tararararara. Kemudian baris selepas itu, jeda dia atau jarak dia tu jauh daripada last note, daripada baris pertama. Dirirararirida. Jadi jauh. Tak ramai penyanyi yang boleh letak, hold the note, pegang note. Masa arwah Dedi masih ada, kalau ada lagu baru memang diorang berlatih lah. Memang diorang berlatih. Maksudnya berlatih bersama-sama? Bersama-sama Daddy sebab main piano? Dedi main piano. Oh. Jadi masa dia kalau tengah berlatih tu, dia P. Ramlee. Dia bukan suami Saloma. So kalau salah tu, kena marah. Tapi mama tak kisahlah sebab dia tunjuk ajar kan. So dia kena ketuk kepala pun pernah. Okey. Kenapa? Dia pernah masa tu ambil hutan ke apa tu, ini salah. Masa tu. Siapa yang belajar nyanyi dengan dia memang kena. Even Aunty Mimi Loma pun pernah buat album dengan dia. Kalau salah pun memang kena. Dia tak kisah. Yang itu kena perfect. Untuk pengetahuan korang, dekat Malaysia ni ada beberapa nama selebriti lah yang dijadikan nama jalan. Bukan Wall of Fame tau, nama jalan. Kalau korang search Jalan Saloma, mesti korang akan jumpa dalam maps tu. Try search sekarang. Sebab jalan tu dekat je dengan Jalan P. Ramlee. Berbalik kepada cerita Saloma tadilah, beliau ni pernah mengembangkan kerjaya nyanyiannya di Australia. Pada tahun 28 Julai 1959, beliau berangkat ke Melbourne untuk mempersembahkan nyanyiannya di sebuah kelab yang dipanggil Oriental Hotel. Beliau ditawarkan untuk muncul di beberapa rancangan televisyen di Australia dan kontraknya dipanjangkan lagi. Tapi disebabkan dia dah rindu dengan tanah airnya, dia pun ambil keputusanlah untuk pulang selepas 2 tahun berada di Australia. Apatah lagi bila dia dah kahwin dengan P. Ramlee, jadi dia punya kebolehan menyanyi, dia punya pengalaman tu bertambah baik lagi, bertambah dapat bimbingan dengan orang yang ahli dalam bidang itulah. Pada saya, Saloma natural voice. Itu sebab dia sampai pergi ke luar negeri, Australia, mana semua dia menyanyi itu. Kerana dia bukan saja boleh menyanyi lagu Melayu, malahan dia boleh menyanyi lagu Barat, lagu Cina, lagu Jepun, even lagu daripada satu ketika dia diminta nyanyi oleh satu Mak Saleh dalam kelab malam. Yang mana dia tak pernah menyanyi lagu tu tapi dia tahu lagu tu.
Sepanjang kerjayanya, Saloma telah melalui pelbagai kenangan pahit dan manis. Namun, kita tidak boleh menafikan peranan besar yang dimainkan oleh Saloma dalam dunia seni tanah air. Sehubungan itu, beliau telah dianugerahkan gelaran Biduanita Pertama Negara pada tahun 1978. Gelaran tu Biduan Negara sebenarnya, tak ada dia sebut Biduan Wanita. Saya pun terlibat lama. Sebab apa, pada masa itu seniman ramai yang terlibat ya. Aziz Singah pun terlibat, Raja Ismail, Husin Abu Hassan semua terlibat dalam pemberian anugerah tu. Yang jadi juri pemilihan tu bukan calon-calon orang kan. Yang jadi pengurusinya Profesor Ismail Husin yang jadi pengurusi. Jangan salah langkah ya. Biduan negara dan seniman negara bukan kerajaan yang bagi, seniman yang bagi. Tetapi saya bersyukurlah sebab apa, kerajaan mengiktiraf gelaran tu. Memang dia layak digelar Biduanita Negara. Bagi saya, gelaran itu hanya boleh diberi kepada seorang penyanyi yang boleh membanggakan negara. Letaklah orang daripada Jepun, daripada Korea, daripada Indonesia, daripada Filipina, daripada Barat. Kalau dengar suara Saloma, dia orang tahu menilai. Dia orang akan tahu she is a great singer. Itu sudah memang tempat dia lah. Saya rasa itu dah memang tempat dia. Pasal dia start menyanyi daripada 13 tahun sampai akhir hayat dia. Jadi dah patutlah dibagi tempat dia lah tu. Pasal suara dia dikurniakan oleh Allah semula jadi. First time dia duduk hospital nak dekat setahun dekat GH tu. Ketika itu dia tengah menderita sakit apa tu? Okey, according to doktor dia leukemia. Tapi tahun 92 kakak jumpa doktor Bahari ni. Dia kata yang dia pernah kerja dekat GH masa arwah mama masuk the first time tu. So dia kata dia ada liver cancer. Kita dah bagi tahu dia. Kita tak tahu yang mungkin dia tahu. Dia asyik cakap dia demam kuning, you know that kind of thing. So actually dia memang according to this memang ada liver cancer. Sememangnya, Saloma tidak ada penggantinya dan beliau akan terus kekal di ingatan kita sebagai biduanita yang pernah mewarnai kehidupan kita dengan lagu-lagu beliau. Okey, setakat itu sahaja episod kita untuk Saloma Part 2 pada minggu ni. Macam mana guys? Best tak dengan video ni? Kalau best, bagilah like 1. Korang nak kita ceritakan tentang seniman yang mana pula? Boleh request dekat komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe sekiranya anda belum subscribe lagi dan share konten video ni dengan kawan-kawan korang supaya mereka pun boleh tahu tentang seniman-seniman kita. Okeylah. Assalamualaikum. Bye.